Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ina Roshaida binti Yahya dari SK Kuala Lumpur akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Ladder Dots, Kaedah Mudah Membantu Murid Lemah dan Aras Rendah Membina Sifir. Saya mulakan dengan refleksi kajian. Sejak pertengahan Jun yang lepas, saya telah menjalankan kelas bimbingan secara individu kepada seorang murid tahun 3 untuk subjek matematik. Murid ini dalam kategori murid yang masih lemah dalam subjek matematik dan mempunyai tahap kecerdasan aras rendah. Sebagai permulaan kelas bimbingan, saya memberi fokus kepada 4 operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Murid ini menunjukkan peningkatan yang bagus dalam topik tambah dan tolak, namun masalah mula timbul apabila memasuki topik darab. Sebelum memulakan topik ini, saya telah menguji murid untuk membina sifir. Namun, nampaknya murid tidak berupaya untuk membina sifir 2 hingga 9 dengan baik. Malahan, murid juga tidak dapat menghafal sifir yang disebutkan. Pada peringkat awal, saya cuba memperkenalkan kaedah petak sifir ini kepada murid. Namun begitu, kaedah ini dianggap sukar bagi murid. Ia sukar difahami kerana memerlukan langkah-langkah yang agak rumit dan keupayaan menganalisis yang tinggi. Justru kaedah ini tidak dapat digunakan terhadap murid yang saya bimbing tersebut. Berdasarkan tinjauan literatur yang saya lakukan, terdapat ramai pengkaji yang telah menjalankan kajian bagi mengatasi masalah darab dalam kalangan murid. Antaranya adalah kaedah Kijun, kaedah garis silang dan kaedah Gridot. Namun begitu, tidak ramai pengkaji yang menjalankan kajian untuk membantu murid-murid yang lemah membina sifir, terutama murid aras rendah yang tidak berupaya untuk menghafal sifir. Kita sedia maklum bahawa sifir adalah asas kepada topik darab. Tanpa asas sifir yang kukuh, murid akan hilang minat terhadap topik darab dan bahagi. Maka saya telah mengambil pendekatan untuk memperkenalkan kaedah ladder dots ini kepada murid yang saya bimbing. Fokus kajian saya ialah untuk membantu murid yang lemah atau berada pada aras rendah membina sifir dengan betul dan mudah. Ia juga untuk mengelakkan murid melakukan kesilapan semasa menjawab soalan darab dan bahagi. Kita sedia maklum bahawa setiap murid mempunyai tahap kognitif, keupayaan dan kebolehan yang berbeza. Jadi penerimaan mereka terhadap cara pengajaran guru juga berbeza. Jadi untuk mencapai objektif pembelajaran, saya sebagai seorang guru perlu bertindak secara kreatif, memikirkan apa cara yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid yang saya bimbing ini. Jadi tidak semua murid mempunyai keupayaan untuk menghafal sifir. Bagi murid-murid yang mempunyai tahap kecerdasan aras tinggi, ia tidak menjadi masalah kepada mereka. Tetapi bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan aras rendah, menghafal sifir boleh menjadi satu bebanan kepada mereka yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan mereka hilang minat terhadap subjek matematik, terutamanya topik-topik seperti darab dan bahagi yang mempunyai kaitan secara langsung dengan sifir. Jadi dalam kajian ini, saya telah menggariskan 3 objektif yang hendak dicapai. Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana kaedah ladder dots membantu murid lemah atau aras rendah membina sifir dengan betul dan tepat. Yang kedua, membantu murid mengaplikasikan penggunaannya dalam menjawab soalan-soalan darab dan bahagi dengan betul. Dan objektif yang ketiga ialah meningkatkan motivasi murid yang lemah untuk menambah baik kefahaman dalam topik darab dan bahagi. Jadi pada penghujung kajian ini kita akan lihat sama ada ketiga-tiga objektif ini dapat dicapai ataupun tidak. Kumpulan sasaran saya dalam kajian ini hanya melibatkan seorang sahaja murid, iaitu Adik Austin Johnson, anak guru yang merupakan murid tahun 3 dari SK Kuala Lumpur. Beliau diberi bimbingan oleh saya sejak pertengahan Jun yang lalu atas permintaan ibunya. 4 kali seminggu bimbingan diberikan, iaitu pada hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat pada jam 2.30 hingga 3.30 petang. Manakala pada hari Ahad, bimbingan diberikan pada pukul 10 hingga 12.30 hari. Jadi murid ini merupakan seorang murid yang pasif di dalam kelas dan masih lemah dalam subjek matematik. Namun begitu, murid telah menunjukkan peningkatan dalam operasi tambah dan tolak. Tetapi murid mengalami kesukaran dalam topik darab kerana menghadapi masalah untuk membina sifir maupun untuk menghafal sifir. Jadi masalah ini adalah yang menjadi sebab mengapa timbulnya kajian ini dijalankan.
Jadi sebagai langkah pelaksanaan tindakan, saya telah membuat tinjauan awal terhadap buku latihan dan soalan-soalan ujian sumatif murid untuk mengesan masalah yang dihadapi oleh murid. Jika dilihat di sini, ini adalah soalan-soalan dari buku latihan aktiviti murid dan soalan-soalan ujian sumatif yang dilakukan oleh murid. Murid gagal menjawab soalan-soalan darab dan bahagi yang diberikan, manakala latihan soalan bahagi yang dalam buku latihannya dibiarkan kosong sahaja tanpa dijawab. Kemudian, saya telah melakukan temu bual secara tidak formal dengan guru mata pelajaran matematik tahun 3. Ini adalah antara respon yang diberikan bahawa adik Austin sememangnya lemah dalam operasi darab dan langsung belum dapat menguasai operasi bahagi. Jadi saya telah meminta maklumat daripada guru mata pelajaran ini. Ini adalah markah ujian sumatif 1 dan ujian sumatif 2 adik Austin yang menunjukkan beliau masih lagi belum mencapai tahap menguasai. Dan pelaporan pentaksiran bilik darjah pertengahan tahunnya pula menunjukkan adik Austin masih berada pada tahap penguasaan TP2 yang menunjukkan beliau masih berada pada aras yang rendah. Justru, kaedah yang dijalankan dan diperkenalkan kepada murid ialah kaedah ladder dots atau bahasa mudahnya ialah tangga bertitik. Kaedah ini memberi fokus untuk membantu murid membina sifir 2, sifir 3, sifir 4, sifir 6, sifir 7 dan sifir 8. Manakala bagi sifir 5 dan sifir 9, saya hanya mengajar murid menggunakan pola nombor yang lebih mudah. Kaedah ini menggunakan konsep penambahan berulang. Kita sedia maklum bahawa asas kepada operasi darab ialah penambahan berulang. Jadi kaedah ini bertujuan mengurangkan kesilapan murid semasa membina sifir dan murid boleh menggunakan sifir yang dibina ini sebagai rujukan bagi menyelesaikan operasi darab dan bahagi. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan ladder dots. Saya berikan contoh sifir 2. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh murid ialah melukis 2 palang tangga menegak dan 10 palang tangga melintang disebabkan sifir 2 hanya 2 palang tangga menegak. Kemudian, murid perlu melabel palang tangga di sebelah kiri dari nombor 0 hingga nombor 10. Langkah seterusnya, murid perlu membulatkan titik persilangan dots antara garisan menegak dan melintang. Kemudian murid akan mengira dots tersebut lalu menuliskan jumlahnya pada palang tangga di sebelah kanan. Jika dilihat di situ, nombor 0 diletakkan di atas sekali kerana tiada persilangan garisan berlaku. Manakala untuk menentukan nombor yang seterusnya, murid hanya perlu meneruskan mengira daripada nombor yang terakhir sahaja. Murid tidak perlu mengulang mengira dari awal. Berikut adalah pelaksanaan kaedah. Jika dilihat di sini, ini adalah hasil kerja murid yang diberikan sebagai kerja rumah selepas kali pertama saya memperkenalkan kaedah ini. Jika dilihat, murid masih belum memahami kaedah ini pada peringkat awalnya. Sifir yang dibina tidak menepati seperti yang saya ajarkan kepada beliau dan jawapan-jawapan yang diberikan juga tidak betul. Jadi saya mengambil pendekatan untuk melakukan latih tubi kepada murid ini sebagai cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi ini adalah hasil latih tubi yang diberikan kepada murid. Jika dilihat, murid melakukan pelbagai jenis sifir dari sifir yang mudah sehinggalah ke sifir yang lebih besar, sifir 7 dan sifir 8. Bimbingan ini diberikan sebanyak 2 hingga 3 kelas bimbingan secara individu sehinggalah murid berjaya menghasilkan ladder dots ini dengan sendirinya. Okay. Ini adalah contoh semasa beliau melakukan latih tubi membina sifir 3. Adik Austin telah boleh membina sifir ini tanpa lagi bantuan daripada saya. Okay. Jika dilihat, murid terus meletakkan sifar di atas kerana tiada persilangan garisan berlaku. Murid hanya mengira titik persilangan dan menuliskan jawapannya pada palang tangga di sebelah kanan. Jika dilihat, murid ini masih lagi mempunyai masalah untuk membezakan nombor antara belas dan puluh dan ia memerlukan bimbingan yang lebih daripada guru.
lihat di situ murid mengalami kesukaran untuk memikirkan bagaimana menulis nombor 15. Baiklah, saya teruskan. Dan ini adalah hasilnya, 2 buah buku sifir yang berjaya dihasilkan oleh murid. Buku pertama dihasilkan setelah saya yakin bahawa murid telah memahami kaedah ini, dan buku yang kedua dihasilkan oleh murid selepas tamatnya operasi bahagi, kerana saya ingin menguji sama ada murid masih ingat atau tidak dengan kaedah yang saya perkenalkan. Jika dilihat, yang atas itu adalah hasil kerja pada buku sifir yang pertama, dan di bawah adalah hasil dalam buku sifir yang kedua, yang mana hasilnya lebih kemas, murid dapat membinanya dengan sendiri, dan jawapan-jawapan yang diberikan juga betul, menunjukkan murid masih lagi mengingati kaedah yang diperkenalkan. Okey, ini satu lagi contoh video semasa murid melakukan ladder dots untuk membina buku sifirnya yang kali kedua. Okey, jika dilihat, hasil kerja murid juga semakin kemas dan murid dapat melakukannya tanpa bimbingan daripada saya sendiri. Okay, murid terus membulatkan titik persilangan antara palang menegak dan palang melintang dan meletakkan sifar sekali lagi kerana tiada berlakunya persilangan. Dan hasilnya murid berjaya menyelesaikan sifir ini dengan sendiri tanpa bantuan daripada guru lagi. Okay, seterusnya, berikut adalah dapatan kajian ini. Dapatan yang pertama ialah murid telah dapat membina sifir dengan betul. Jika dilihat, di sebelah kiri adalah hasil kerja murid pada peringkat awal dan di sebelah kanan pula adalah hasil buku sifir yang dihasilkan oleh murid seterusnya. Okay, jadi kaedah ini telah membantu murid membina tanpa bantuan daripada guru, dapat mengurangkan kesilapan murid semasa membina sifir dan menunjukkan perkembangan positif. Malah yang lebih penting, kajian ini bukan memberi fokus kepada murid untuk menghafal sifir, tetapi ia memberi fokus bagaimana membantu murid untuk membina sifir dengan betul dan mudah. Dapatan yang kedua ialah murid dapat mengaplikasikan penggunaan sifir ladder dots untuk menyelesaikan soalan-soalan darab dan bahagi. Okay, jika dilihat, ini adalah contoh latihan yang saya berikan kepada murid, soalan-soalan darab dan bahagi yang berjaya dijawab dengan betul oleh murid. Jadi murid lebih yakin menjawab soalan darab dan bahagi dan nombor rujukan pada palang tangga memudahkan murid untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dan dapatan yang ketiga ialah kaedah ini berjaya meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Saya telah memberikan kembali soalan-soalan dalam buku latihan murid dan soalan-soalan dari ujian sumatif untuk melihat perbezaan peningkatan pencapaian murid. Ini adalah latihan murid dalam buku aktiviti. Sebelum saya keluarkan kembali, maka murid menjawabnya dengan betul. Ini pula adalah soalan dari ujian sumatif bagi soalan darab dan bahagi. Saya keluarkan semula untuk menguji kefahaman murid. Murid juga telah berjaya menjawab soalan-soalan ini dengan sangat baik. Dan soalan bahagi yang ditinggalkan kosong pada awalnya dalam buku aktiviti diberikan semula, murid juga berjaya menjawabnya dengan sangat baik. Jadi, murid secara keseluruhannya telah berjaya menjawab soalan-soalan ini tanpa lagi bantuan dan bimbingan daripada saya sendiri. Okay. Jika dilihat, ini adalah video ketika murid menjawab kembali soalan latihan yang saya berikan kepada beliau. Beliau menggunakan ladder dots tersebut, nombor rujukan pada palang tangga kanan dan kiri untuk menentukan jawapan yang hendak dipilih. Jika sebelum ini murid mengalami masalah untuk menentukan nombor yang terhampir bagi memilih jawapan, dengan adanya ladder dots ini, ia sangat membantu murid mengurangkan kesilapan yang berlaku pada sebelum ini. Jadi, cadangan kajian lanjutan bagi kajian saya ini ialah, kajian ini sebenarnya boleh disebarluaskan penggunaannya dalam kalangan murid-murid tahap 1, yang baru mempelajari konsep asas darab dan sifir. Manakala ujian pra dan pos yang lebih terperinci boleh dijalankan untuk melihat perbezaan pencapaian murid sebelum dan selepas diperkenalkan dengan kaedah ini. Seperti yang saya sebut, saya hanya sempat menggunakan kaedah ini terhadap seorang sahaja murid yang saya jalankan kajian ini kerana saya tidak mengajar matematik tahap 1 dan sesi persekolahan yang singkat juga tidak memberi peluang kepada saya untuk mencuba kaedah ini kepada murid-murid yang lain. Selain itu, kajian ini juga boleh dikongsikan dengan guru pemulihan untuk diguna pakai dalam sesi PDP.
Kita sedia maklum bahawa murid-murid pemulihan akan dibimbing bagi subjek Bahasa Melayu dan Matematik dan mereka juga adalah kumpulan murid yang aras rendah. Justru saya mengharapkan kaedah ini apabila diperkenalkan kepada murid-murid pemulihan, ia dapat membantu mereka membina sifir dengan betul dan mudah. Secara konklusinya, kajian ini mendapati bahawa kaedah ladder dots berupaya membantu murid yang lemah atau beraras rendah untuk membina sifir dengan mudah. Ia juga dapat membantu menyelesaikan kesukaran murid dalam menjawab soalan-soalan darab dan bahagi dengan lebih baik. Impak positif yang diterima daripada pelaksanaan kajian ini telah menjadikan ketiga-tiga objektif yang saya gariskan pada awal tadi telah pun dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.